Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, baik. Hari ini insya-Allah kita akan masuk bab baharu untuk tingkatan 2 iaitu bab 9 lah, iaitu laju dan pecutan. Okey, cuma untuk fokus kita hari ini kita lebih fokus untuk ambil yang pertama ni dahulu iaitu bab laju. Okey, 9.1. Okey, rujukan di dalam buku teks iaitu di buku surat 170 dan 171. Okey, kita teruskan untuk muka surat yang 170. Okey, dalam muka surat tu kita akan fokus kepada laju, di mana kita tengok kadar laju sebagai suatu kadar. Maksudnya kadar macam mana? Okey, kita tengok apa yang dia bagi dalam buku teks tu. Nah, laju sebagai suatu kadar. Okey, dia bagi gambar rajah yang ni lah. Kita tengok gambar rajah dekat lori, dekat bas dia melekat ni. 80 90 di bawah tu tulis KMJ. Yang bas pun sama, 80 90 letak KMJ. Okey, ini maksud dia apa dia ni yang dia kata ni. Kita parti, betul? Apakah maksud dia? Maksud simbol ni untuk apa? Okey, simbol ni cerita dia kalau kita cara mudah dia lah untuk kita faham. Kalau kita tengok kat lori dan juga bas dan benda ni, maksudnya di 80 ni menunjukkan bahawa dia kena bawa dalam kelajuan 80 km lah, dalam meter kat lori kat bas tu. Okey, dia kena tengok meter tu naik sampai 80 saja had maksimum untuk jalan persekutuan. Okey, nah bagi untuk highway atau jalan lebuh raya, dia boleh up sikit. Dia boleh naik sikit iaitu 90 km sejam. Jadi siapa yang kita berlakunya, apakah akibat yang akan berlaku sekiranya pemandu tidak mematuhi simbol ni? Okey, apa jadi pada dia? Biasanya kadang-kadang dia melebihi had laju daripada muatan kenderaan tu, masa dia akan menyebabkan hilang kawalan, mudah hilang kawalan dan menyebabkan kemalangan. Dan selain daripada tu, bila melanggar had laju ni, automatik lah bila tangkap ataupun disaman, dia akan tengok lah kelajuan tu macam mana. Dia speed track, speed track tu, masa kita tahu lah kalau lebih daripada 90 kena saman lah. Kalau bawah 90 tu alhamdulillah. Okey, jadi kita nak tengok fokus apakah yang dikatakan ni 80 kmj ni apa dia. Jadi kita 80 kmj ni dia ada per, ada j, ada kilometer lah. Ni maksud dia di sini nak tunjuk kita, maksud dia dalam tempoh 1 jam kenderaan ni, lori ataupun bas ni akan bergerak lah sejauh 80 kilometer. Jadi jika dia maintain je kelajuan tu 80 bawa tu kan, ataupun 90, maka dia akan dapat jarak dia tu macam 80 kmj ni, maksudnya dia akan pergi sampai 80 km lah dalam tempoh 1 jam. Okey, tapi kalau tempoh 30 minit dia kata berapa pula? Kita bagi 2 lah. Maksudnya 40 km lah. Okey, itu secara teori yang asas untuk kita nak faham apakah laju ni sebagai suatu kadar, di mana dalam kita topik kita standard kita ni kita nak tengok menerangkan maksud laju sebagai suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa. Okey, di sini ada jarak, di sini ada masa nah. Kilometer tu jarak, J tu masa. Okey, jam. Okey, seterusnya kita tengok untuk topik ni dia ada satu formula khas yang diberikan, iaitu laju ni nak dapat kelajuan ni, nak dapatkan 80 km ni macam mana? Dia kena jarak bahagi dengan masa. Jarak dia berapa? Bahagi dengan masa. Macam sini 80 jarak dia kan. Bahagi dengan masa dah 1 jam, 80 bahagi 1 kita akan dapat 80 lah. Okey, jadi 8 dekat meter kita tu kelajuan dia mesti 80, dia tak boleh lebih. Maksud dia akan dapat laju dia sama dengan 80 km. Okey, setiap 1 jam dia akan sampai sejauh 80 km. Tapi kalau dia naik 90, maksud dia dalam tempoh 1 jam dia akan dapat 90 km lah. Ni secara teori mudah dia lah, untuk terang macam mana atas dikatakan laju sebagai suatu kadar. Okey, kita tengok yang kedua lah. Contoh nombor 1 ni dalam muka surat 171 lah. Okey, di situ kita tengok dia bagi situasi dia, iaitu Aida berjalan di kedai ke kedai sejaraknya 100 meter selama 5 minit. Hitung laju, dia nak laju tadi kan, laju ni dia nak hitung laju. Okey, jadi jarak dia daripada dia nak pergi ke kedai ni 100 meter. Dia punya masa dia adalah 5 minit. Ulang alik lah. Dia pergi ulang alik, dia tempoh dia masa 5 minit. Jadi dia laju dia, laju macam mana? Kelajuan yang dia bergerak tu berapa kilometer sejam, berapa meter sejam. Tapi sini lebih pada meter lah. Meter per
minit. Setiap langkah tu berapa meter per meter. Okey, macam mana kita nak kira? Dia bagi penyelesaiannya, iaitu kita guna formula ni lah, iaitu jarak bahagi masa. Jadi 100 bagi 5 dia akan bergerak sejauh 20 meter setiap minit. Setiap 1 minit dia akan bergerak sejauh 20 meter. Ini secara teori asas untuk kita dapatkan pergerakan dia tu. Laju mana dia bergerak tu? Laju bergerak adalah sejauh 20 meter per minit. Setiap minit dia akan bergerak sejauh 20 meter. Sampailah cukup 5 minit, maka dia akan sampailah kedai tu. Itu secara teori lah. Maka Aida berjalan sejauh 20 meter setiap minit. Okey, itu situasi yang ada dalam contoh nombor 1. Okey, kita nak tengok dalam jom cuba tu. Yang ni dia menarik sikit kita tengok lah. Okey, sebelum tu kita tengok dia punya segitiga formula dia. Okey, sekian dia minta jarak. Kan dia minta ni, dia jarak L laju M masa. Sekiranya dia minta laju ni L, kita bahagilah jarak bahagi dengan masa. Tapi kalau untuk dia minta masa pula, kita ambil jarak pula bahagi dengan laju. Dia akan bagi salah satu tu, dia akan hilangkan salah satu, dia akan suruh cari balik. Kalau dia tanya jarak pula, jarak sama dengan laju darat. Ni darat dengan masa. Okey, ini secara teori yang kamu kena ingat sampai bila-bila lah. Tapi dalam periksa benda ni akan diberi dalam untuk apa? Dia punya formula lah. Kamu jangan risau. Okey, seterusnya kita tengok jom cuba 9.1. Soalan dia mudah sangat lah. Okey, dia minta kita buat apa? Padankan masa yang betul bagi jarak ni dan laju ni yang diberikan. Dia beri jarak, dia beri laju, dia beri masa. Jarak, laju, masa. Yang mana satu pasangan dia tu? Okey, yang pertama kita kena tengok formula ni balik. Tengok formula ni. Dia nak minta apa? Dia nak masa. Dia nak masa ni berapa? Bila masa, automatik kita ambil apa? Jarak bahagi dengan laju lah. Di sini jarak dia berapa? 150. Ambil kalkulator, tekan 150 bahagi dengan 44.1. Kita akan dapat 3.4 lebih lah. Maksudnya 3.4 tu maksudnya masa dia sejauh 3 jam 24 minit lah. 3.4 tu maksudnya 3 jam 24 minit. Jadi kita ambil pembaris, kita garis lah pasangan dia sini. Ni yang pertama. Okey, yang kedua, dia tanya apa? Untuk laju dia bagi apa? 120, jarak dia 90. Jadi bahagikannya 90 bahagi dengan 120, kita akan dapat apa? Tekan kalkulator, ambil kalkulator, jangan risau, tekan elok, tulis tu, tekan jarak dia 90 bahagi dengan masa dia 120. Okey, laju dia 120 kmj lah. Laju dia 120 kmj. Kita akan dapat sama dengan 0.75. 0.75 ni berapa minit? Ataupun berapa saat? Jadi kita darablah dengan 60. Kita akan dapatlah 45 apa? 45 minit. Jadi di sini jawapannya adalah 45 minit lah untuk situasi yang kedua. Okey, bagi situasi yang ketiga ni, macam biasalah bila dua dah dapat jawapan, kita terus dapat jawapan dah ni. Tapi untuk pengiraan nak pergi sahih betul tak betul, kita ubah macam di sini. Sini 500 minit. Jarak dia 500 minit pula. Okey, jarak dia 500 meter. Okey, dia ni 125 meter per saat. Okey, jadi saat dia berikan, kita tengok bagi 500 bahagi dengan 125, kita akan dapat 4 saat. Jadi dia punya masanya yang diambil adalah sejauh 4 saat lah. Okey, untuk sampai dalam tempoh tu lah, jarak tu, jarak 500 meter tu dia akan sampai setiap 125 meter ni, dia akan 1 saat. Tapi kalau 4 saat, dia akan dapat jarak tu lah, jarak dia 500 meter. Okey, itu dia punya konsep yang kita kena faham. Jadi jawapannya di sini adalah 4 saat ni dia masuk kepada pasangan dia yang sebelah sini lah. Okey, jadi selesai untuk soalan jom cuba 9.1 dengan syarat kamu kena tengok benda ni lah, formula ni. Sebab tu yang terang tadi, awal tadi kita terang lah. Cuma kita lebih ke depan sikit untuk kita tengok kira macam mana menggunakan formula yang ada bergantung kepada soalan yang diberikan. Okey, jadi setakat itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya nak maklumkan di sini bahawa kita akan ada ujian ataupun pentaksiran akhir tahun yang akan dimulai pada akhir bulan Oktober ni. Soalan semua saya dah result siap dah semua.
tunggu nak jawab saja. Cuma pesanan saya, bila kamu dapat soalan nanti, pastikan jawab. Boleh tengok buku, boleh tengok apa-apa yang kamu rasa nak tengok lah. Nak tanya orang ke apa, boleh, tak ada masalah. Cuma yang penting bila kamu tanya orang tu, kamu kena faham lah apa yang kamu tanya tu. Jangan pula nanti tengok jawapan main tanda saja lah macam ni. Kalau sesuaikan ni, tuai je tak tahu apa. Kena tahu lah apa yang kamu buat. Jadi tolong jawab soalan, jangan jadi macam baru ni yang hantar atas soalan berbalas soalan. Saya tak mau yang tu. Jadi try. Boleh buka buku teks tengok. InsyaAllah try. Tapi saya tak mau nak kata apa lah. Kalau dia malas sangat dah tu, tak boleh buat apa lah. Melainkan dia sendiri kena sedang lah bahawa dia tu adalah seorang murid yang perlu hadir ke sekolah dan ikut kelas-kelas PDPI yang telah ditetapkan. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih dan juga jaga diri, jaga SOP. Dan juga yang dapat peluang untuk vaksin tu, vaksin lah. Jangan duk tangguh-tangguh. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.